billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam ya. Jadi pada hari ini, pada malam ini, saya akan meneruskan episod terakhir bab nama-nama baginda di dalam kitab terdahulu ya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan mengupas nama baginda Rasulullah, nama Muhammad di dalam kitab Taurat, dan nama Ahmad di dalam kitab Injil. Jadi penganut agama Kristian hari ini tidak mengakui selepas Nabi Isa AS bakal datang seorang lagi Nabi, dan Nabi itu adalah Nabi besar junjungan kita, baginda Rasulullah SAW. Perkara ini sebenarnya sudah dinyatakan di dalam Bible berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Bukti pertama, kataan Muhammadin di dalam Bible. Di dalam the English version of the authorized version of the Bible pada bab Song of Solomon, ayat 16 disebutkan, his mouth is more sweet. Yeah, is altogether lovely. Muhammadin. This is my beloved and this is my friend. O daughters of Jerusalem. Terjemahannya mengikut Bible Alkitab yang diterbitkan pada tahun 1996. Terbitan The Bible of Society of Malaysia adalah begitu manis tutur katanya, segala yang ada padanya menawan hatiku. Demikianlah kekasihku dan sahabatku. Maknanya Habibullah, dan Muhammad itu juga Khalilullah. Kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah sahaja. Khalilullah ni maknanya kekasih zahir sajalah. Bagi Rasulullah ni Habibullah, zahir batin. Zahir batin kekasih Allah. Maknanya sifat dia lah, sifat kemalat dia. Hai putri-putri Yerusalem. Perkataan he is altogether lovely yang tercatat di dalam Bible sebenarnya adalah terjemahan daripada perkataan Muhammadin dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, iaitu bahasa Yahudi. Perkataan im dalam bahasa Yahudi melambangkan kemuliaan dan perhormatan. Contohnya im pada perkataan Elohim. Eloh bermaksud Tuhan, dan im yang bermaksud yang maha mulia. Justru Elohim bermaksud Tuhan yang maha mulia. Isim Allah lah ni. Dia nama Allah tidak tercatat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ni. Tetapi isim Allah ada, seperti Elohim ni lah. Apabila kaedah yang sama digunakan pada perkataan Muhammadin, ia maksud Muhammad yang mulia, Muhammad yang terpuji. Maksud ini selari dengan nama Muhammad, kerana perkataan Muhammad bermaksud dia yang terpuji. Nabi besar junjungan kita lah. Jadi bukti yang kedua, istilah hibdah, shalom dan perikleitos dalam kitab Old Testament, dalam versi the authorized version of the Bible bab Hagai ayat 7 hingga 10 disebutkan, and I will shape all nations, and the hibdah of the nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Mine is silver, mine is gold, says of Lord of hosts. The glory is my last house shall be greater
Then that of the first one, says the Lord of hosts. And in the place I will give shalom, says of the Lord of hosts. Terjemahan mengikut Bible Indonesia Alkitab terbitan 1993 adalah, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku bakal menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga burung yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta. Perkataan himdah dan shalom dari kitab Perjanjian Lama ini adalah perkataan-perkataan dalam bahasa Yahudi. Bible versi Inggeris menterjemahkan perkataan himdah dan shalom sebagai desire and peace. Macam kita Assalamualaikum lah. Manakala Bible Indonesia Alkitab menjenihkannya sebagai burung yang indah-indah kepunyaan segala bangsa dan damai sejahtera. Berkaitan dengan himdah, ayatnya yang asal adalah Wiyawu himdah Kol Hagoyim, dalam bahasa Inggeris bermaksud and will come of himdah all the nations, yang bermaksud dan akan datanglah himdah bagi segala bangsa. Himdah dalam bahasa Arab, iaitu berasal daripada huruf-huruf Hamada. Ini selain dengan huruf-huruf asal bagi nama Ahmad dan Muhammad. Yang terpujilah, puji memuji. Himdah, hamdalah sebenarnya. Alhamdulillah, Ahmad. Shalom pula selari dalam perkataan Arab salam, salama, yang melahirkan perkataan Islam. Islam bermaksud damai atau sejahtera. Bible Indonesia Alkitab menggunakan kedua-dua perkataan ini bagi menterjemahkan perkataan shalom. Justru ayat ini sebenarnya menceritakan mengenai seorang himdah yang diutus kepada segala bangsa dan kepadanya dikurniakan Islam yang bakal mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi manusia. Kisah ini selari dengan Ahmad dan Muhammad yang diutus oleh Allah SWT dengan risalah kepada seluruh alam. Dalam kitab Perjanjian Baru, New Testament, perkataan yang selari dengan himdah adalah Parakletos. Parakletos perlu dipahami mengikut bahasanya yang asal daripada bahasa Yunani kuno. Perkataan yang hampir dengan Parakletos adalah Perikleitos. Dalam bahasa Inggeris bermaksud illustrious, glorious, and praise, atau dia yang terpuji. Ini selari dengan Hamada dan Ahmad, yang bermaksud dia yang terpuji. Ia juga selari dengan Nabi Muhammad. Jadi bukti yang ketiga, tadi bahasa Yunani Greek, datang bersama Paran bersama 10,000 pengikut. Dalam versi Bible, the reverse version of the Bible terbitan British and Foreign Bible Society, di dalam bahagian Book of Deuteronomy ayat 2 disebut, the Lord came from Sinai and rose up from the sea unto them. Be shine forth from Mount Paran, and he came with 10,000 of saints from his right hand, were a fiery law of them. A fiery law for them. Terjemahannya mengikut Bible Indonesia Alkitab adalah, berkatalah ia Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Sir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Kudus ni saint, ni wali lah. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Fiery law for them. Berkaitan dengan ini, dalam buku Muhammad in the Bible karangan Reverend David Benjamin Koldani disebutkan dalam konteks ini, dia yang terpilih dikiaskan dengan matahari dibakar datang dari Sinai, terbit dari Sir, dan kemudian bercahaya dengan sempurnanya dari Paran.
Sinai, semenanjung Sinai. Mana Mesir? Nabi Ismail itulah. Dan di kemudiannya muncul bersama-sama dengan 10,000 orang suci dengan membawa undang-undang tegas seperti api di tangannya. Golongan Bani Israel termasuk Nabi Isa AS tidak mempunyai sebarang kaitan dengan tempat yang bernama Paran. Tapi Siti Hajar dengan anaknya Ismail merantau di bumi Beersheba, kemudian menetap di bumi Paran. Bila Muhammad dapat dihubung-kaitkan dengan keturunan Ismail melalui Kedah dan dilantik sebagai Rasul di Paran dan kemudiannya memasuki Mekah dengan 10,000 pengikut setianya dan melaksanakan undang-undang bagi seluruh umat, tidaklah ia menampakkan dengan jelas kenyataan Bible ini terlaksana secara tepat ke atas diri baginda Rasulullah SAW. Paran adalah tempat menginap Nabi Ismail seperti yang disebutkan dalam Bible bab Genesis ayat 20. Di tempat yang bernama Paran inilah Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bagi melaksanakan satu urusan yang ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu di Mekah adalah lembah tu. Pada masa itu Siti Hajar memohon pertolongan Allah dan doanya dimakbulkan dengan kurniaan sebuah telaga air pada mereka. Telaga Zam-Zam tu lah. Zam-Zam tu benteng lah. Kepung. Kalau solat kat ni lah, Zam-Zam ni. Kisah ini disebutkan dalam Bible versi Revised Standard Edition pada bab Genesis ayat 17 hingga 2. And God heard the voice of the lake, and the angel of God called to Hagar from heaven and said to her, What troubles you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad. Where he is, arise, lift up the lad, and hold him fast with your hand, for I will make him a great nation. Then God opened her eyes, and she a well of water, and she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. And God was fed the lad, and he grew up. He lived in the wilderness and became an expert with the how. He lived in the wilderness of Paran, and his mother took a wife from him from the land of Egypt. Terjemahan mengikut kitab Bible Alkitab terbitan 1996 adalah, kemudian Tuhan membuka mata Hagar sehingga dia nampak sebuah perigi, Hajar, Siti Hajar ni. Oleh itu dia pergi mengisi kitbat itu dengan air, kemudiannya dia beri minum kepada anaknya. Kata malaikat lah yang tolong keluarkan mata air itu. Di dalam sebuah buku Muhammad in the Bible disebutkan Paran sebenarnya adalah bumi Mekah, dan di situ memang terdapat sebuah perigi yang dikenali sebagai Telaga Zam-Zam, kurniaan Allah kepada Hajar dan anak-anak Ismail. Telaga ini masih wujud hingga hari ini dan airnya tidak pernah kering lah. Nabi Muhammad berasal daripada bumi yang sama. Selepas 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah, beliau terpaksa berhijrah ke Madinah. 8 tahun selepas hijrah, pada hari pembukaan kota Mekah, beliau kembali memasuki dan menguasai kota Mekah bersama-sama dengan 10,000 orang para sahabat. Nabi Muhammad menegakkan undang-undang Islam dengan mendirikan sebuah negara Islam, Madinah, iaitu menggunakan perlembagaan Sahifah Madinah. Sekejap ya, betul lapu. Mana tadi? Sebenarnya Nabi Isa bukan berasal daripada bumi Paran, dan beliau juga tidak pernah datang dengan undang-undang baru. Beliau sekadar meneruskan undang-undang yang dilaksanakan oleh Nabi Musa AS yang disebutkan dalam Bible bab Matthew ayat 17 yang bermaksud, Aku tidak datang bagi menghancurkan undang-undang lama ataupun ajaran Nabi-Nabi, tapi aku datang dengan meneruskan pelaksanaannya. Dan maknanya meneruskan syariat Nabi Musa lah. Terdapat tokoh-tokoh ilmu Bible yang cuba mentafsirkan
10,000 of saints sebagai 10,000 malaikat, sedangkan itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Dan perkataan yang lebih sesuai digunakan adalah 10,000 of angels. Perkataan saints adalah perkataan yang sentiasa digunakan untuk manusia, para wali lah. Tapi dalam konteks ni dikata para sahabat. Justru Bible Indonesia Alkitab mentafsirkan sebagai puluhan ribu orang kudus, orang yang suci. Perkataan 10,000 atas 10,000 selari dengan jumlah para sahabat baginda Rasulullah yang menguasai Mekah. Di penghujung perjuangan beliau, seperkara lagi yang hangat dibicarakan adalah maksud sebenar 10,000. Adakah ia bermaksud satu jumlah besar, iaitu puluhan ribu, seperti yang disebutkan dalam Bible Indonesia Alkitab, ataupun 10,000 secara spesifik, secara khusus? Apabila diterima maksudnya sebagai satu jumlah yang besar, iaitu puluhan ribu, ia tetap tiada kaitan dengan Nabi Isa kerana pengikut setia Nabi Isa AS yang dikenali sebagai Apostolos di dalam Bible hanya berjumlah 12 orang saja. Hawariyun lah ni. Sebalik pengikut-pengikut setia Nabi besar kita ialah sahabat-sahabat beliau berjumlah 124,000 lah. Sama dengan jumlah Nabi. Apabila kita merujuk kepada tulisan Bible yang asal dalam bahasa Yahudi dan Hebrew, perkataan asal yang digunakan adalah Arbabah. Tokoh dari Institute of Creation Research yang dikatai oleh tokoh-tokoh Kristian dari pelbagai bidang berpendapat perkataan Rahah dalam bahasa Yahudi dapat diartikan sebagai 10,000 secara spesifik ataupun satu jumlah yang besar. Justru mentafsirkan perkataan 10,000 sebagai 10,000 secara spesifik adalah selari dengan kehendak Bible dalam bahasa Hebrew, seperti yang disebutkan oleh tokoh-tokoh dari Institute of Creation Research. Ayat Bible yang bermaksud seorang Nabi yang bersinar dengan sempurna dari Paran, yang di Mekah, begitu bertepatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berasal dari Mekah dan beliau ada penghulu bagi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dengan bawa satu risalah yang lengkap dan sempurna. Undang-undang yang dibawa berjaya ditegakkan melalui negara Islam di Madinah, dan dengannya jahiliah serta kesesatan dapat dimusnahkan, dihapuskan. 10,000 orang-orang suci selari dengan 10,000 para sahabat beliau yang berjaya menaklukki kota Mekah pada hari Jumaat 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Selepas kota Mekah jatuh ke tangan umat Islam, golongan kafir Quraisy berhimpun menantikan hukuman daripada beliau di atas segala perbuatan keji yang mereka lakukan selama ini. Kisah sejarah ini dipaparkan dengan jelas di dalam Bible New Revised Standard Version bab Jud ayat 14 hingga 16 yang bermaksud, "See, the Lord is coming with the 10,000s of his holy ones to execute judgment upon all, and to convict everyone of all the deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him." Terjemahan mengikut Bible Indonesia Alkitab adalah juga mengenai mereka Henok, keturunan ketujuh daripada Adam. Bernubuat berkata, "Sungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman ke atas orang-orang fasik kerana perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan kerana semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik itu kepada Tuhan." Diguna sini Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Orang Kristian dia percaya dia tak guna Rasul, dia guna Tuhan. Sekali lagi, perkataan 10,000 of his bodies once atas 10,000 orang-orang kudus digunakan dalam ayat ini. Sesiapa yang mengkaji sejarah Nabi Muhammad menjedari kisah yang dipaparkan ini selari dengan kisah beliau dan 10,000 para sahabat semasa mereka menguasai kota Mekah demi menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan dan kefasikan. Selepas penaklukan itu, golongan kafir Quraisy berasa
resah gelisah menantikan hukuman yang bakal dikenakan oleh Nabi Muhammad ke atas mereka. Justru kisah yang dipaparkan Bible ini tidak ada berkaitan sama sekali dengan sejarah hidup Nabi Isa AS. Bukti yang keempatnya ialah datang dari paran dan terpuji di dunia. Oh, panjang ni. Dalam kitab Bible versi King James daripada bab Habakuk ayat 3 disebutkan, and the Holy One from Mount from Param Selah. His glory covered the heavens and the earth was full of his praise. Dalam Bible New International Version, ayat yang sama diterjemahkan seperti berikut. The Holy One from Mount Paran, his glory covered the heavens and his praise filled the earth. Terjemahan mengikut Bible Indonesia Alkitab terbitan 1993 adalah dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Sela keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Memanglah baginda Rasulullah, semua makhluk puji pada dia. Dia sebaik-baik, kalau ikut syariat, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kejadian. Sudah dipahami, Paran adalah tempat menginap Nabi Ismail AS seperti disebutkan dalam Bible bab Genesis ayat 20 dan ia juga tempat kelahiran Nabi Muhammad. Allah berjanji menganugerahkan satu kemuliaan dan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Ismail dan keturunannya. Dalam Bible Revised Standard Version bab Genesis ayat 17 hingga 18 disebutkan mengenai kisah Nabi Ismail AS yang bermaksud, and God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar to heaven and say to her, what troubles you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad. Where he is, rise, lift up the lad, and hold him fast with your hand, for I made him a great nation. Terjemahannya mengikut Bible Malaysia Alkitab 1996 adalah, pergilah Hajar kepada anakmu, angkatlah dan tenangkanlah dia, aku akan menjadikan keturunannya satu bangsa yang besar. Itulah janji Tuhan kepada Siti Hajar. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, sedangkan Nabi lain adalah keturunan Nabi Ishaq. Keturunan Nabi Ismail melahirkan bangsa Arab, sedangkan keturunan Nabi Ishaq melahirkan bangsa Yahudi. Ayat Bible ini menjelaskan kemuliaan besar yang bakal dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Arab daripada keturunan Nabi Ismail. Kenyataan ini diperkukuhkan dengan ayat lain yang terdapat dalam Bible Revised Standard Version bab Aisyah ayat 6 hingga 7 bermaksud, a multitude of camels shall cover you, the young camels of Midian and Ephah. Others from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense, and shall proclaim the praise of the Lord. Of the flocks of Kedar shall he gather to you. The rams of Nebaioth shall minister to you. They shall come up with acceptance of my altar, and I will glorify my glorious house. Terjemahan mengikut Bible Indonesia Alkitab 1993 adalah, sembilan besar unta bakal menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Meridian dan Ephah, semua datang dari Sheba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar bakal berhimpun kepadanya, domba-domba jantan Nebaioth tersedia untuk ibadahmu, semua dipersembahkan di atas mazbahku dan menyemarakkan rumah keagunganku. Perkataan-perkataan penting dalam ayat-ayat ini adalah unta, Kedar dan rumah keagungan Tuhan. Unta adalah kenderaan penting bagi orang-orang Arab, khususnya di padang pasir. Kedar adalah anak Nabi Ismail AS, dan daripada keturunan Kedar inilah lahirnya Bani Quraisy yang menetap dan berkuasa di bumi Mekah. Di bumi Mekah inilah Kaabah, rumah keagungan Allah SWT, dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ayat-ayat ini sekali lagi menunjukkan kemuliaan pada akhir zaman diberikan kepada keturunan Nabi Ismail,
kepada bangsa Arab, dan ini selari dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Semasa menerangkan perkara ini, biblioinfo.com di bawah tajuk What Does the Bible Say About Muslims or Islam menyebutkan, Abraham was given a special promise that the descendants of Ishmael will become a great nation. Descendants of Abraham through Ishmael are predicted to bring their praise into the temple of God. The descendants of Ishmael and the other sons of Abraham through Keturah were given the eastern country and are referred to the as the children of people of the east. They are progenitors of Arabs. Muhammad, the prophet of Islam, traced his lineage back to Ismail through his firstborn son, Nebus, in the Bible, the Torah. The Torah ni Taurat lah. Terjemahannya adalah Nabi Ibrahim diberikan satu jaminan istimewa daripada Tuhan bahawa keturunan Nabi Allah Ismail menjadi satu bangsa hebat. Keturunan Nabi Allah Ismail melalui di Madinah, dan mereka mendapat bantuan dan pembelaan sehingga akhirnya tertegak sebuah negara Islam yang berdaulat di sana. Tafsiran J. Hastings ini menampakkan kaitan antara ayat ini dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nabi Isa AS tidak ada sebarang kaitan dengan tema kerana beliau adalah keturunan Nabi Ishaq. Beliau juga tidak pernah berhijrah ke bumi Arab. Di sebelah utara Madinah, justru ayat ini lebih mendapati sejarah hidup baginda Rasulullah yang berhijrah di Madinah. Jadi yang Vatican City atau Port John Paul kunci di biara di Vatican City tu, kisah ni lah, kisah baginda Rasulullah. Jadi hamba kena buat 2 episod lah. Masih ada lagi beberapa bukti ya. Sekarang kita habis bukti ke-5. Last sekali bukti yang ke-9 lah. Jadi kalau panjang-panjang orang tidak berapa nak tengoklah video ni. Jadi saya estimate setengah jam. Kalau terlalu panjang, jadi saya berhenti di sini dulu. Bersedai dengan lapah yang mulia. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan sambung lagi insya-Allah di pagi besok lah. Semoga berjumpa lagi dan sihat-sihat selalu.